rasanya by 10%. So dia akan jadi 450,000. Tak ada orang nak beli, dia akan kurangkan lagi. Okay? So dia akan kurangkan ni bukan pada hari yang sama. Dia akan dia akan bawa ke hari lain dan dia akan kurangkan sampai ada orang yang sanggup beli rumah ni pada harga sekian-sekian. Right. So itu market lelong. Kali ini saya nak kongsikan kepada anda jenis-jenis rumah yang kita boleh beli. Okay? Sebab mungkin daripada anda, especially yang baru lagi, yang mungkin tak pernah dengar tentang pelaburan hartanah ini, mungkin bila anda tengok video ni, anda akan tahu serba sedikit. Dalam pelaburan hartanah ini ada beberapa jenis property yang kita boleh beli. Jenis di sini bukannya jenis yang saya maksudkan high rise, low rise, landed, bungalow, bukan Jenis kat sini yang saya nak kongsikan kepada anda, yang pertama adalah anda membeli melalui primary market ataupun secondary market. So, kita mulakan dengan primary market terlebih dahulu. Primary market di sini, kalau dalam bahasa lainnya adalah anda beli property yang under con. Pernah dengar under con ataupun under construction, dalam proses pembinaan. Maksudnya property anda tak siap lagi. Maksud lainnya anda beli directly daripada developer sendiri. So, rumah ni anda lah pemilik pertama kalau anda beli rumah-rumah under con ataupun primary market. Itu yang pertama. Yang kedua, secondary market. Secondary market ini pun terbahagi kepada beberapa, tetapi secondary itu sendiri nama pun secondary market. Secondary di sini bermaksud anda membeli daripada orang lain ataupun beli daripada pemilik lain. Maksudnya rumah anda ni dah pun dimiliki oleh pemilik sebelum ini. So contohnya dalam secondary market ni akan ada beberapa cabang, antaranya adalah sub sale. So sub sale di sini bermaksud anda membeli daripada orang lain. So rumah, let's say rumah anda nak beli ni rumah teres. Rumah teres ni dah pun ada dekat dalam pasaran selama 10 tahun. Ada family yang dah pun tinggal dekat rumah tu. Mungkin dah buat sedikit renovation dalam rumah tersebut. So mereka nak pindah ke tempat lain, mereka nak jual rumah itu. So anda pun datang nak beli rumah tersebut daripada mereka. Itu kita panggil pasaran sub sale. Okay, anda beli directly daripada owner, pemilik rumah tersebut. Dan kita ada juga pasaran lain yang kita namakan sebagai lelong. Pasaran lelong pula adalah ataupun auction adalah kita beli daripada bank sebab orang ataupun pemilik asal tak mampu nak bayar loan rumah melebihi 6 bulan. So bermaksud kalau pemilik rumah tersebut tak dapat nak bayar monthly installment lebih daripada 6 bulan, ni tak ada kaitan dengan moratorium Okay, ni memang tak boleh nak bayar di luar musim moratorium, kan? Okay. So bila tak boleh nak bayar lebih daripada 6 bulan, so bank akan bagi warning letter dan sebagainya, and at the end bank akan lelongkan rumah tersebut. So bank akan lelongkan rumah tersebut pada market value ataupun nilai pasaran rumah tersebut lah. So bank pun ada valuer masing-masing. So dia akan value property ini. Okay, property ini value pada zaman sekarang ini mungkin boleh dijual pada harga RM500,000. So bank akan buat RM500,000, siapa yang nak beli rumah ini? Macam lelong lah. Kalau tidak ada takers, tak ada orang nak beli, so dia akan kurangkan lagi by 20% or 10% if I'm not mistaken. Okay, don't quote me on this. Saya bukan ejen lelong, tapi dia akan kurangkan sedikit. Rasanya by 10%. So dia akan jadi 450,000. Tak ada orang nak beli, dia akan kurangkan lagi. Okay? So dia akan kurangkan ni bukan pada hari yang sama. Dia akan dia akan bawa ke hari lain dan dia akan kurangkan sampai ada orang yang sanggup beli rumah ni pada harga sekian-sekian. Right. So itu market lelong. Tetapi sekarang ini sekarang ini bonus. Ada satu lagi teknik kalau kita nak beli sesebuah property itu yang saya sendiri pun gunakan, iaitu kita panggil rent to own. So rent to own di sini bermaksud anda menyewa dengan bank pada sekian-sekian tempoh, dan sepanjang tempoh tersebut anda boleh pilih sama ada anda nak teruskan membeli rumah tersebut ataupun anda nak tinggalkan rumah tersebut. Okay, so saya bagi contoh. Saya suka satu rumah ni. Rumah ini di Putrajaya. Contohnya lah, saya bagi contoh je. Putrajaya. Nama rumah ni is a rumah kondominium ABC. So kondominium ABC ada satu rumah. Harga rumah ini RM600,000. Saya tak pasti sama ada saya nak tinggal kat Putrajaya ke tidak. Tapi saya suka rumah ni. So, instead of saya beli rumah ni, saya gunakan this rent to own. Bermaksud
saya sewa rumah ini daripada bank directly selama let's say 5 tahun. So sepanjang 5 tahun itu saya akan bayar sewa kepada bank. Pada akhir ataupun pada tahun terakhir iaitu tahun kelima, saya boleh pilih sama ada saya nak tinggalkan rumah ini dan saya tinggalkanlah, ataupun saya nak beli rumah ini. Tapi kalau saya nak beli rumah ini, saya akan beli rumah ini pada harga hari pertama saya sewa. Okay? So, contohnya harga ni 600,000. Lepas 5 tahun, tiba-tiba Putrajaya jadi the next Kuala Lumpur. Contohnya lah, kan? Memang tiba-tiba ada KLCC, umpama KLCC dekat Putrajaya. So, apa jadi harga ni? Harga property ABC saya tiba-tiba daripada 600,000 lepas 5 tahun jadi 1 juta. So, kalau anda diberi pilihan, anda akan beli tak rumah ini pada harga 600,000 pada 5 tahun akan datang? Okay? Ketika harganya 1 juta. So, kalau saya rasa benda ni adalah pilihan terbaik, saya beli, lepas tu saya jual pada harga 1 juta. So, saya akan dapat untung kat situ 400,000 lah. So, this rent to own ni, kalau anda nak tahu pasal rent to own ni, antara bank-bank yang menawarkannya seperti Maybank, okay? House key. So house key adalah salah satu teknik ataupun belian yang menggunakan teknik RTO ni, rent to own. Okay, you can do your own due diligence, but I'm just sharing with you another way to buy a property. Dan again, jangan lupa untuk subscribe channel Dr. Adam Zubir di mana anda dapat banyak lagi tips-tips kewangan. Itu saja daripada saya. Jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, boleh nyatakan dalam ruangan di bawah. Okay, itu saja. Saya akan jumpa anda nanti.